Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Salam #09Educators. Alhamdulillah pada hari ini dapat kita bersama-sama dalam program Kapsul Bahasa Melayu SPM 2021. Baik, saya Cikgu Sania binti Abdullah dari SMK SAILW akan bersama-sama cikgu untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang format pentaksiran mulai tahun 2021. Baik, semua guru di Perlis khususnya telah pun mendapat penataran format baru pentaksiran mulai tahun 2021. Oleh itu, hari ini saya akan khususkan untuk kertas 3 iaitu kertas ujian bertutur dan kertas 4. Ya. Jadi sebelum tu kita akan lihat secara umum ya cikgu matlamat secara keseluruhan format pentaksiran bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2021. Okey. Matlamat umumnya, ya, format pentaksiran ini ialah kurikulum standard sekolah menengah KSSM Bahasa Melayu adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan boleh berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan seharian. Ya, cikgu kena faham ya matlamat umum ini, mengapa format pentaksiran bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2021 diperkenalkan. Ya. Baik, semua biasa melihat ya format pentaksiran secara keseluruhan pada tahun ini ya cikgu. Jadi format keseluruhannya bila kita lihat terbahagi kepada 4 kertas. Ya. Iaitu kertas 1 1103/1, kertas 2 1103/2 yang merupakan ujian bertulis ya, jenis instrumennya ujian bertulis. Manakala untuk kertas 3 dan kertas 4 ya, iaitu kertas 3 ujian bertutur 1103/3, manakala kertas 4 ujian mendengar ya 1103/4. Jadi 1 dan 2 ni saya rasa cikgu dah biasa dah ya. Kita dah biasa mengajar ya ujian bertulis ni, itu menjawab soalan secara bertulis ya. Manakala untuk kertas 3 dan 4, saya pasti cikgu mungkin bukan asing, kita mengajar mungkin bagaimana kertas itu akan ditaksir nanti. Inilah yang akan saya kongsikan pada hari ini ya. Okey. Baik. Kita teruskan kepada ujian bertutur. Ya, cikgu. Ujian bertutur ini sebenarnya sangat penting ya. Seperti mana kertas 1 dan kertas 2, kertas 3 juga menyumbang markah untuk para pelajar kita. Ya. Okey, matlamat asal sebenarnya mengapa ujian lisan ni diperkenalkan ya, sebab ujian lisan ni adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa, membaca secara mekanis, kemahiran berkomunikasi secara formal dan kemahiran mendengar bagi memenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan urusan harian. Jadi murid dapat bertutur dan mendengar dengan baik serta mampu membuat analisis yang berkesan tentang sesuatu perkara. Ya, bila kita belajar kemahiran bahasa, kita tak semestinya ya murid itu hanya pandai menulis. Ya, perkara yang paling penting juga ialah murid mestilah boleh bertutur dengan baik. Ya. Kalau kita lihat hanya kita melahirkan pelajar setiap kali SPM, kita akan lihat ya SPM keputusan SPM keluar, semua bertumpu kepada kertas 1 dan 2. Okey.
Manakala kertas 3 ni 4 ujian lisan kalau dulu kita sebut sebagai ULBS, ya. Kita kesampingkan, ya, kesampingkan. Tapi sebenarnya ujian bertutur, ujian lisan dan ujian mendengar ini juga menyumbang besar, ya, sebagai satu penyumbang besar kepada keputusan SPM kita. Jadi cikgu marilah sama-sama kita lihat, ya, apakah kandungan dalam ujian bertutur kertas 3 bahasa Melayu. Baik, secara umum, ya, sekejap lagi kita akan pergi secara satu persatu, ya. Kalau kita lihat secara umum ini, ujian ini dijalankan secara respon terhad dan respon terbuka. Ya, saya akan sebut nanti apa itu respon terhad dan apa itu respon terbuka. Ya. Okey, bilangan soalan kita ada dua, ya, dua bahagian, ya, dua bahagian, iaitu individu dan kumpulan. Ya. Sekejap lagi kita akan pergi untuk secara khususnya, ya, ini secara umum. Okey, jumlah markahnya 70. Ya, banyak cikgu, ya. 70 markah. Dan konstruk apa yang akan dinilai itu ialah dari segi kemahiran mendengar dan bertutur itu murid tu mesti memahami, ya, mengaplikasi, menganalisis dan menilai bahan yang dibaca, bahan yang diperdengarkan, ya, mereka menggunakan konstruk ini. Okey, tempoh ujian, ya, kalau kita lihat individu 3 hingga 5 minit, kumpulan 12 hingga 15 minit, ya. Cakupan konteks pula mencakupi semua standard kandungan dan standard pembelajaran yang terdapat dalam DSKP. Ini sangat penting cikgu, ya. Apa yang cikgu ajarkan kepada murid sebenarnya itulah yang akan ditaksir dalam kertas 3, ya. Semua standard kandungan, ya, dalam DSKP. Jadi DSKP ni mestilah menjadi pegangan kepada cikgu untuk melahirkan pelajar yang serba boleh, ya. Dan aras kesukaran ini sesuai dengan tahap kebolehan calon lah, ya. Dia ada aras rendah, sederhana, tinggi. Dan penentuan aras ni sebenarnya bukanlah jenis soalan tu, ya, yang senang atau rendah, sederhana, tetapi tahap kemampuan atau kebolehan calon itu menjawab, ya. Okey, penskoran ni dia akan lihat secara analitik dan holistik, ya. Jadi untuk kertas 3 ni tiada alat tambahan. Okey. Baik. Saya akan pergi satu persatu. Kita mulakan dengan taksiran individu, ya. Dalam taksiran individu ini, satu petikan bahan rangsangan akan diberikan kepada murid. Ya, mereka akan membaca petikan tersebut, ya, dalam masa yang telah ditetapkan. Okey, dan kemudian mereka akan masuk ke bilik ujian dan akan diberikan atau diperbualkan, ya, berkomunikasi dengan pentaksir berdasarkan 4 soalan yang akan ditanya. Berlakulah di situ proses soal jawab, ya. Ini yang berlaku dalam bilik ujian nanti, ya. Satu petikan bahan rangsangan akan diberikan di luar, di bilik kuarantin. Kemudian cukup masa yang telah ditetapkan, mungkin antara 3 minit, ya, masa membaca. Mereka akan masuk ke bilik ujian dan akan berlakunya soal jawab antara pentaksir dan juga murid, ya, atau calon SPM itu. Jadi 4 soalan yang akan dikemukakan dan 4 soalan ini mestilah dijawab oleh murid tersebut, ya. Faham cikgu, ya? Di sini satu petikan bahan rangsangan. Okey, manakala dalam taksiran kumpulan pula, ya, setelah selesai taksiran individu, mereka akan dikumpulkan dalam bentuk kumpulan. Ya, saya akan terangkanlah nanti slide yang seterusnya. Ya, jadi satu tajuk daripada 8 tema yang telah ditetapkan pada sesi tersebut, ya, dan akan diberikan kepada kumpulan tersebut, dan kumpulan itu terdiri daripada 3 hingga 5 orang. Ya, tidak boleh terlalu ramai lah.
ya, 3 hingga 5 orang, dan berlakulah perbincangan. Mereka akan membincangkan tajuk-tajuk yang diberikan melalui tajuk yang telah ditetapkan, ya. Tajuk yang telah ditetapkan, ada satu bahan rangsangan dan di situ adalah tema yang telah ditetapkan. Jadi murid ini akan berbincang, ya, berbincang dalam kumpulan mereka tentang tema yang telah diberikan. Baik, masa taksiran, ya, masa taksiran sebenarnya tidak lama cikgu, ya, iaitu masanya 3 hingga 5 minit, ya, 3 hingga 5 minit. Jadi masa itu akan ditetapkan dan pentaksir itu akan ada jam lah di hadapan mereka, ya. Jadi kita akan pastikan murid kita atau calon kita memenuhi masa ini. 4 soalan ini dijawab dalam masa 3 hingga 5 minit. Manakala masa untuk taksiran kumpulan pula, ya, masa yang ditetapkan ialah antara 12 minit hingga 15 minit. Ya. Bersesuaianlah dengan jumlah ahli kumpulan itu. Ya, kalau kita lihat masa antara seorang dengan seorang tu mungkin dalam 3 minit, kalau 4 orang 12 minit, kalau 5 orang 15 minit. Jadi masa untuk setiap orang berpeluang untuk bercakap tu lebih kurang 3 minit. Ya, tapi berlakunya kumpulan perbincangan ini, ya, taksiran kumpulan ini secara berbincangan, mungkinlah mereka akan ada lebih dan kurang antara sesama ahli. Ya. Di sini peranan kita lah, nanti kita akan mahirkan, ya, murid-murid kita bagaimana untuk menggunakan masa ini sepenuhnya. Okey. Baik, pergi kepada markah. Tadi saya dah sebut, ya, markah tadi. Untuk markah kertas 3 ini, markahnya berjumlah 70 markah. Ya, banyak cikgu, ya. 70 markah dan dibahagikan kepada 2, iaitu pentaksiran bertutur individu, markahnya ialah 40 markah. Ya, cikgu, 40 markah. Manakala bertutur kumpulan pula, jumlah markahnya ialah 30. Jadi keseluruhannya 70. Kalau kita bandingkan dengan jumlah minit, ya, bukanlah lama, ya, untuk murid-murid itu mendapatkan markah, tetapi itulah masa yang sangat penting. Ya, sangat penting setiap murid mengambil peluang untuk mendapatkan markah yang tertinggi, yang cemerlang, ya, supaya markah ini dapat membantu mereka untuk kertas 1 dan 2 dan seterusnya keseluruhan keputusan SPM. Ya. Jadi cikgu-cikgu jangan kesampingkan, ya, sangat penting markah 40 dan 30. Ya. Ingatkan murid, selalu ingatkan murid tentang ujian lisan ini. Ya. Okey. Seterusnya kaedah penskoran. Ya, saya dah sebut tadi kaedah penskoran, ya, terbahagi kepada 2. Iaitu dalam ujian bertutur, ya, ujian lisan bahasa Melayu ULBM ini, semasa ujian bertutur individu, kaedahnya secara analitik. Ya, analitik ini bagaimana? Ya, dia ada jawapan. Kita kata ada skema, tapi skema tu bukanlah skema yang tetap. Ya. Dan sebenarnya apa yang akan saya terangkan nanti lebih lanjut, bagaimana kita nak mengajarkan murid bertutur dengan baik, ya, kita akan lihat kemudian. Jadi analitik ni sebenarnya kita ada konstruk-konstruk, ya, yang telah ditetapkan. Sekejap lagi kita lihat. Manakala bertutur secara kumpulan ni akan diberikan markah secara holistik, keseluruhan. Sebab kalau kita tengok masa individu ni, kita boleh lihat konstruk keempat-empat konstruk nanti secara terus, ya, kita boleh nampak apabila seorang bercakap. Tetapi apabila dalam kumpulan, ya, kita tak boleh nak menumpukan kepada seseorang individu, tapi sebenarnya kita akan melihat secara holistik. Ya. Ini yang saya maksudkan. Ya, kaedah analitik. Ya. Saya rasa cikgu-cikgu pun tak
sudah biasalah markah ni yang kita selalu lihat atau selalu lakukan pentaksiran ULBS yang lama. Dia tidak ada perubahan yang ketara, tapi ada sedikit sebanyak perubahan yang kita akan dilatih nantilah kalau cikgu-cikgu berpeluang menjadi pentaksir nanti akan dilatih bagaimana kita nak memberikan markah. Cuma di sini saya kongsi bagaimana cikgu-cikgu cuba melatih atau membiasakan murid-murid kita untuk mendapatkan markah ini. Jadi semasa mereka bertutur ini, kita selalu ingatkan kepada murid-murid betapa pentingnya mereka menguasai keempat-empat konstruk ini. Keempat-empat konstruk ini berlaku terus semasa mereka berkomunikasi itu. Biarpun dalam kumpulan ataupun individu, memang berlaku taksiran terhadap penguasaan konstruk ini. Kalau kita lihat ada 4 konstruk tahap penguasaan dan skor ni terdapat 4 konstruk. Yang pertama tata bahasa dan kosakata. Kalau kita nak cemerlang kalau kita lihat cemerlang ni, tahap cemerlang iaitu markahnya antara 9 hingga 10. Kepujian 7 hingga 8, baik 5 hingga 6, penguasaan minimum 3 hingga 4, kalau tidak mencapai tahap minimum 1 hingga 2. Jadi pada ruangan tata bahasa dan kosakata, murid atau calon itu mesti menguasai. Tata bahasa ni kita tahulah dari segi pemilihan perkataan, ayat, gramatis atau tidak, mereka menggunakan kata-kata yang tepat dalam kosakata ini. Jadi cikgu-cikgu mestilah mengajarkan mereka cara bertutur dengan baik, dengan betul, menggunakan ayat yang gramatis. Kita selalu pesan kepada murid bagaimana mereka menjawab karangan dengan ayat lengkap. Begitulah apabila mereka bertutur, mestilah ayat lengkap, ada subjek, ada predikatnya, ada unsur keterangan. Jadi pemilihan perkataan itu sangat penting mengikut tema, laras bahasanya, kosakata yang digunakan, dan ada juga dimasukkan satu benda baharu yang mungkin nanti akan dikembangkan lagi, iaitu tentang budaya, bahasa berbudaya. Saya akan sentuh sikit tentang bahasa berbudaya ini sebab dia masuk dalam tata bahasa. Jadi bahasa berbudaya ini ialah penggunaan bahasa pertuturan atau komunikasi yang syarat dengan unsur-unsur stilistik. Unsur-unsur stilistiknya apa dia? Iaitu simpulan yang terdiri daripada simpulan bahasa, bidalan, perumpamaan, pepatah dan sebagainya. Jadi semasa mereka bertutur, kita akan lihat di sini. Kalau pelajar tu cemerlang, dia mesti ada di situ digunakan simpulan bahasanya, ada bidalan atau frasa-frasa menarik, dan juga kalau kita lihat di sini, bahasa budaya ni, unsur bahasa ni sangat penting, sebab murid sekarang ni tak pandai nak menggunakan bahasa yang indah, menggunakan perumpamaan yang sesuai dalam pertuturan mereka. Jadi bahasa berbudaya ni dimasukkan sebagai satu benda yang perkara yang sangat penting, cikgu. Jadi cikgu cubalah membantu murid kita untuk cuba mereka sentiasa boleh menggunakan perumpamaan, bidalan, pepatah dan sebagainya. Yang kedua, yang pertama tata bahasa. Jadi kita ni sebagai cikgu, apabila seseorang bercakap atau bertutur, kita pasti melihat, dapat meneka apakah kesalahan-kesalahan tata bahasa yang dilakukan oleh murid. Jadi kebiasaan kita apabila kita mengajarkan murid bahasa Melayu, pada bahagian mendengar tutur itu, biasakan murid bercakap, menjawab soalan pemahaman misalnya, murid itu akan menjawab dalam ayat yang lengkap, bagi peluang pada mereka untuk membina ayat yang lengkap. Apabila bertutur, bercakap dengan kita sekalipun, biasakan mereka menggunakan ayat yang lengkap. Murid sekarang banyak bahasa-bahasa bombastik mereka yang kita sendiri tidak faham,
Contohnya palatau. Palatau. Dulu saya pun apa palatau? Jadi istilah-istilah mereka yang kita tidak fahami. Jadi apa yang kita tidak fahami itu yang kita kata tak sesuai ya dengan bahasa berbudaya tu, kita elakkan ya. Cuba elakkan belajar menggunakan bahasa-bahasa yang orang tidak faham, bahasa-bahasa sekarang ya. Murid banyak sangat bahasa sekarang, istilah-istilah yang mudah mereka sendiri yang faham, tetapi untuk ujian lisan kita elakkan ya. Kemudian kita lihat juga di sini kalau kita lihat apabila kita bertutur ni, mestilah pelaku ni ada tata susilanya ya. Tata susila juga kita akan lihat ya. Jadi penutur ni mestilah beradab ya, bertata tertib, berbudi pekerti yang baik. Yang ni kita nak terapkan sebab kita nak melahirkan insan yang sempurna ya, insan yang baik, insan yang cemerlang. Jadi pertuturan ni mestilah bertata susila ya, beradab, masuk jumpa pentaksir ya, bahasakan diri tuan puan ya, bertata tertib, duduk dengan sempurna ya, berbudi bahasa, terima kasih, assalamualaikum. Itu ialah perkara-perkara yang penting kita terapkan apabila mereka menghadapi ujian lisan. Okey, nampak macam senang, dalam 3 minit nak tengok semua ya, nak tengok semua. Tapi keseluruhan kita akan lihat di segi ini ya, kesantunan berbahasa ni ya. Kita nak lihat penutur ni mestilah mengamalkan kesopanan, kehalusan dalam berbahasa ya. Jadi ketika berkomunikasi secara lisan ini memang tak mudah cikgu ya, memang tak mudah. Mungkin murid nanti akan terlalu bergantung kepada jawapan yang dikemukakan. Tapi sebenarnya jawapan tu bukanlah suatu yang perkara yang sangat penting, betul atau tidak. Tetapi ialah cara mereka bertutur itu. Ya, cara mereka bertutur itu penuh dengan kesantunannya, ya, kesopanannya. Itu yang kita juga nak lihat. Okey. Kemudian pergi kepada yang kedua, sebutan, intonasi dan nada. Ya, sebutan ni mestilah jelas. Ya, jelas. Tidak perlu terlalu cepat, tidak perlu laju. Ya, sesuai dengan soalan ditanya, jawapan juga mestilah menggunakan sebutan yang betul, intonasi yang betul, berhentinya, ya, ataupun cara nak menjawab soalan itu dan nada yang sesuai. Ya, nada tidak perlulah terlalu kuat, ya, tidak perlulah terlalu perlahan, ya, sampai tidak difahami. Okey, jadi sebutan, intonasi dan nada juga memainkan peranan penting semasa berlakunya proses ujian lisan ini. Ya, yang ketiga, kefasihan dan kelancaran. Ya, jadi fasih ni sebenarnya dia nak melihat di segi kefasihan ni, pelajar ni mesti fasih dan lancar, tidak tersekat-sekat idea yang dikemukakan. Ya, tidak boleh berhenti kemudian sambung. Jadi ayat tu juga akan jadi apa? Tidak ada petautan. Ayat akan jadi tergantung. Ya, jadi kefasihan dan kelancaran ini sangat penting. Okey, jadi mereka sebenarnya tidak boleh, kita kata sekarang ni tidak boleh secara menghafal. Ya, kalau menghafal kita tahu mesti lancar, mesti fasih. Ya, tetapi kita lihat itu dia tidak menjawab soalan misalnya. Okey. Dan yang keempat, idea dan bermakna. Jadi ideanya dia mengemukakan isi yang sesuai dengan jawapan soalan tadi. Jawapan yang diberikan, idea yang diberikan ia sesuai. Ya. Kalau tak tepat pun sesuai dan bermakna. Bermakna ni difahami. Ya, apabila mereka bercakap tentang suatu idea ni difahami. Bila mereka menggunakan tata bahasa, laras bahasa yang bahasa berbudaya tadi, sangat bermakna kepada keseluruhan komunikasi itu. Jadi, jika keempat-empat konstruk ini telah dapat dicapai oleh seseorang calon atau pelajar itu, jadi mereka akan mendapat markah cemerlang. Ya? Jadi, kita untuk pelajar-pelajar untuk dalam kelas atau untuk
ujian lisan yang sebenar nanti pun kita mesti terapkan ini. Mesti ingatkan 4 konstruk ini. Semasa mereka bercakap, mereka mesti tahu apa yang mereka diuji itu. Apa yang mereka akan capai. Jadi untuk dapat cemerlang, mestilah cemerlang untuk keempat-empat konstruk. Cikgu? Jadi tekankan konstruk ini atau cara markah diberikan terhadap mereka semasa mereka ditaksir. Ya. Okey. Jadi tadi cikgu faham ya bagaimana kita nak menerapkan memahamkan murid-murid kita tentang 4 konstruk ini. Sangat penting cikgu ya. Okey. Sekarang ni kita pergi pula kepada pengendalian kertas ya, bagaimana dikendalikan kertas itu. Jadi seperti yang cikgu tahu, tahun lepas telah dibuat penataran ya. Kalau sebelum ni kita sendirilah yang akan menjadi guru yang akan memberikan markah ya. Tapi untuk format baharu ini, ujian lisan ULBM ini ya, bahagian A dan bahagian B ini ya, kita akan menerima pentaksir luar ya. Pentaksiran ujian lisan ini akan dilaksanakan oleh pentaksir luar yang dilantik oleh lembaga peperiksaan. Jadi pentaksiran ni di mana dijalankan? Dijalankan di bilik-bilik ujian yang disediakan oleh sekolah. Ya. Jadi kedua-dua ujian ini akan diduduki oleh calon semasa di tingkatan 5. Ya, tidak berlaku proses ujian lisan di tingkatan 4. Ya, sebaliknya sekarang ni hanya satu ujian lisan yang akan berlaku, iaitu di tingkatan 5. Jadi pentaksir luar ini terdiri daripada guru-guru bahasa Melayu dan cikgu-cikgu bersedialah. Mungkin cikgu juga salah seorang pentaksir ya, yang akan dipilih untuk mentaksir ujian lisan di sekolah-sekolah lain ya, bukan sekolah cikgu lah. Ya, bila sebut pentaksir luar ni, kedua-dua pentaksir luar yang akan dipilih itu terdiri daripada pentaksir luar, bukan di sekolah sendiri. Faham ya cikgu? Okey. Baik, ini jadual ujian lisan ya, yang saya tak ubahlah di sini ya. Sebab ini ialah cadangan tarikh ya, cadangan tarikh yang ditetapkan pada permulaan ya, format ini diperkenalkan. Okey. Jadi pada mulanya dijadualkan pada bulan Jun atau Julai atau lewat sikit ya. Tapi baru saja diumumkan oleh Kementerian Pendidikan baru-baru ini bahawa ujian lisan akan dijalankan pada bulan Februari. Ya, pada bulan Februari. Jadi bulan Mac mereka akan menduduki ujian bertulis. Jadi tempoh masa yang dekat itu saya rasa membantu para pelajar ya. Kalau kita lihat tempoh ujian Februari itu agak lama lagi lah ya. Walaupun lama, kita mestilah mengingatkan pelajar-pelajar kita supaya adanya, mereka tahu ya adanya ujian lisan ini. Okey. Baik, sekarang ni saya pergi kepada yang lebih dalam lagi lah ya, bagaimana model individu itu ditaksir ya. Jadi ini kedudukan, kalau dalam bilik itu ini kedudukan ya, pentaksir dan calon. Biasanya 2 orang pentaksir akan dilantik oleh lembaga ya, dan calon akan masuk ke dalam bilik ujian secara bergilir-gilir ya, secara berurutan, mungkin mengikut angka giliran ya. Jadi masa yang diperuntukkan ni ialah 3 hingga 5 minit tadilah ya, dan setiap calon akan bersoal jawab dengan pentaksir bagi menyampaikan idea atau pandangan berdasarkan stimulus ya, yang telah ditetapkan oleh mereka. Okey. Ini individu. Ini kedudukan dia. Dia macam temuduga lah kita kata ya. Dia temuduga, 2 orang pentaksir. Jadi biasakanlah murid ya memberitahu mereka ada 2 orang pentaksir. Janganlah rasa gentar atau takut, sebab 2 pentaksir ni sebenarnya nak bantu calon ini untuk mendapatkan markah. Tapi nak bantu pun calon mestilah bertutur ya. Okey. Setelah selesai
model individu, mereka akan pergi pada kumpulan, ya. Dalam kumpulan ini kedudukan, ya, kedudukan antara pentaksir dan calon. Jadi calon ini akan bertutur atau berbincang dalam kumpulan berdasarkan tema atau tajuk atau stimulus yang telah ditetapkan. Ya, mereka akan duduk dalam kumpulan. Bulat atau bulat macam ni, ya. Dan pentaksir akan mendengar di belakang tu. Okey. Jadi masa yang diperuntukkan seperti saya sebut tadi antara 12 hingga 15 minit. Ya. Jadi masa ni mereka kena akur lah, sebab pentaksir ni dia ada jam dia. Cukup 15 minit mereka mesti berhenti. Okey. Pentaksir juga perlu bertindak sebagai fasilitator sekiranya perbincangan terhenti atau terdapat calon yang tidak mengambil bahagian dalam perbincangan. Okey, ini berlaku apabila calon-calon dalam kumpulan itu tidak dapat bertutur dengan baik, ya. Ini mungkin berlaku bagi calon yang agak lemah, ya. Mereka agak lemah untuk memulakan pertuturan. Jadi pentaksir ini akan bertindak sebagai fasilitator. Tapi bagi calon yang cemerlang tidak perlu. Pentaksir tidak perlu bercakap apa-apa. Ya, bila mereka masuk sahaja, mereka akan berbincang tajuk atau stimulus yang telah ditetapkan ikut tema. Ya. Jadi pentaksir tak akan kacau. Ya, tak akan kacau perbincangan itu. Bagi untuk untuk calon, kita kata calon yang tidak perlu dibantu. Tapi kalau jika terdapat, ya, calon-calon yang agak lemah, mereka melihat sama sendiri misalnya, ya, itu memang kita akan jumpalah. Okey. Jadi apabila itu facilitate, kita sebagai pentaksir, cikgu sebagai pentaksir nanti mestilah membantu mereka, memberikan soalan-soalan, mungkin soalan-soalan, ya, mungkin memberikan peluang setiap orang bercakap tentang tajuk tersebut. Okey. Tapi saya tak maulah keadaan ini berlaku, ya. Bila keadaan berlaku, kita tahulah berapa markah, ya, berdasarkan konstruk tadi yang diberikan. Kalau kadang-kadang cikgu atau pentaksir ini akan bercakap lebih banyak daripada ahli kumpulan, ya. Jadi pesan, walaupun pelajar lemah, kita boleh membantu mereka di peringkat awal ini, ya. Kita mesti bantu mereka supaya mewujudkan satu komunikasi secara kumpulan. Jadi secara kumpulan ni, bila kita lihat, kalau kita buat ULBS dulu pun kita selalu minta kalau pelajar cemerlang melakukan aktiviti, misalnya berbincang secara, kita kata apa, membuat satu simulasi, ya, terlebih dahulu, ya. Jadi kita tentukan ketua, ya, siapa yang akan bercakap, ya, berbentuk forum. Berbentuk forum. Kalau pelajar cemerlang, kita biasakan mereka berforum, ya, lantik seorang ketua, ya, ahli forum. Okey, jadi pengurusi forum tu dia akan mengendalikan perbincangan itu secara menarik. Okey. Jadi kita sebagai guru boleh menyediakan, boleh mencadangkan, boleh membiasakan murid kita, ya, supaya bila berada dalam kumpulan mereka boleh bertutur, berkomunikasi, berhubung antara satu sama lain. Ya, dia tidak boleh menjadi perbincangan seorang demi seorang. Dia mestilah berlaku perbincangan, ada petautan isi, ada ketuanya, bagaimana dia mengendalikan, ya. Jadi bagi nampak itu ialah dalam bentuk kumpulan. Ya. Mereka bukan berada dalam individu lagi, mereka dalam kumpulan. Jadi interaksi antara kumpulan itu sangat penting. Ya. Pentaksir akan lihat di situ. Sebab itulah markah yang diberikan secara holistik. Ya, cikgu? Okey. Baik, ini untuk kes-kes khas, ya. Jadi calon bertutur dengan penggalak berdasarkan stimulus yang telah ditetapkan dan bersoal jawab dengan pentaksir. Masa masih samalah, ya. Jika sekiranya calon ini calon kes khas, ya, calon hospital, calon yang ditahan reman, ya, ataupun calon yang mempunyai aktiviti sukan ko-kurikulum di dalam atau luar negara, ya, calon yang menyertai program pertukaran pelajar. Jadi mereka ada penggalak, lembaga akan tetapkanlah di sini, ya. Cuma saya nak terangkan di sini bahawa
setiap calon wajib menduduki ujian lisan. Tak kiralah mereka mengikuti ada masalah-masalah tertentu, sebab setiap 4 kertas ni wajib diambil, ya. Jadi untuk kes-kes khas ni untuk pengetahuan cikgu lah, bila berlakunya kes khas ni cepat-cepatlah berhubung dengan unit peperiksaan, ya. Mereka akan mengendalikan kes-kes khas ini. Berlaku juga, ya, cikgu-cikgu, ujian lisan ini. Okey. Okey. Baik. Seterusnya kita akan pergi kepada jadual ujian bertutur, ya. Jadi kita ada 3 sidang, ya. Berlakunya proses ujian lisan bahasa Melayu ini berlaku dalam bentuk sidang, ya. Kita ada sidang 1, sidang 2 dan sidang 3, ya. Dan setiap sidang tu jumlah calonnya seramai 8 orang, ya. 8 calon, 8 kali 3 24 orang, ya. Dalam satu hari kita akan melakukan ujian lisan, ya. Jadi jadual ni sebenarnya satu yang akan ditetapkan oleh unit peperiksaan peringkat jabatan lah nanti, ya. Lembaga akan tetapkan, tapi inilah akan yang berlaku, ya. Sidang 1 8 orang antara pukul 8 sehingga 9.45, kemudian seterusnya sidang 2 dan sidang 3, ya. Okey. Baik. Bagaimana sidang itu berlaku, ya? Okey. Mula-mula jadual sidang 1 ni, ya, contoh jadual sidang 1 ni 4 orang ahli kumpulan itu akan masuk, ya, dalam bilik kuarantin. Kita akan sediakan bilik persediaan dan bilik kuarantin. Dalam bilik kuarantin itu 4 orang itu akan bersedialah untuk ditaksir secara individu terlebih dahulu, ya. Jadi antara 8 hingga 8.20 tu 4 orang calon akan masuk ke bilik ujian. Bukanlah 4-4, ya, seorang demi seorang demi seorang, sehinggalah calon keempat, ya. Apabila mereka habis, ya, ini model 1, ya, model 1 mereka habiskan ujian individu itu, ya, antara pukul 8 hingga 8.20. 8.20 hingga 8.30, lebih kurang 10 minit, mungkin 8 minit lah, mereka akan diberikan soalan untuk taksiran kumpulan, pula, ya. Jadi mereka akan dapat soalan tu dalam bilik ujian, ya. Mungkin ini berlaku perubahan lah, ya, tapi pada awalnya inilah yang akan berlaku, ya. Mereka akan dapatkan soalan dan mereka akan berbincang. Mereka akan diberikan masa lebih kurang 8 minit, 8 hingga 10 minit. Mereka berbincang dalam kumpulan. Seterusnya mereka akan terus masuk semula ke bilik ujian, ya. Mereka akan ditaksir, ya. Mereka akan ditaksir untuk taksiran kumpulan. Jadi mereka ni akan berlaku sekali lalu, ya. Sekali 4 orang calon tu berlakunya model individu, ya, model 1. Kemudian mereka akan bersedia pada masa yang ditetapkan untuk persediaan kumpulan. Jadi mereka tak akan keluarlah daripada bilik kuarantin dan bilik ujian itu, ya. Mereka akan cukupkan 4 orang. Setelah selesainya individu, mereka akan duduk mendapatkan soalan untuk kumpulan, ya. Kemudian mereka akan masuk semula ke bilik ujian antara pukul 8.30 hingga 8.45 minit. Jadi mereka akan ditaksir, akan bercakap atau berkomunikasi dalam bentuk kumpulan, ya, antara 12 hingga 15 minit tadi. Jadi selepas selesainya model 2 kumpulan ini, ya, jadi calon tu dah selesai lah, ya. Bukan lama mana pun untuk dapatkan 70 markah, cikgu, ya. Tapi kita tahu, ya, bila diminta bertutur ini macam-macam lah rasa, ya. Terutama apabila pentaksir itu orang luar atau pentaksir luar, ya. Jadi sediakanlah mereka, ya. Kalau di sekolah mungkinlah nanti cikgu boleh buat simulasi, ya, minta mereka bertutur menggunakan guru-guru lain, kelas-kelas lain, ya,
supaya mereka biasa, ya, biasa. Okey. Baik, seterusnya, okey, ini untuk okey. Yang tadi seterusnya samalah, ya. Calon 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampailah selesai ujian tersebut, ya. Dan ini ialah kedudukan, ya, kedudukan. Yang ni saya susun atur, ya, calon taksiran individu dan kumpulan. Ini saya tak mau nak perincikan disebabkan memang dah akan ditetapkan nanti oleh pihak lembaga peperiksaan. Begitu juga dengan bilik kuarantin dan sebagainya. Ya, cikgu boleh lihat, ya, dalam penataran hari itu, ya, dalam buku format. Okey, contoh-contoh item individu. Okey. Ini contoh, ya. Arahan soalan, ini naskah calon. Calon akan dapat ini. Arahan soalan, tajuk, dia ada gambar dan ada petikan. Ya. 1, 2, 3, 4. 4 perkara ini mesti ada, ya. Jadi calon akan baca, ya, pelajar-pelajar akan baca sekejap, ya, cikgu, ya. Baca cepat-cepat, tapi 2-3 kali saya rasa dalam 3 minit tu, ya, yang diberikan 3 hingga 5 minit tu, mungkin 2-3 pusingan lah mereka kena faham betul-betul, ya. Sebab mereka akan, ini naskah pentaksir, cikgu-cikgu akan dapat, inilah soalan. Soalan ni hanya ada kepada pentaksir saja, ya. Contoh soalan, gambarkan amalan rumah terbuka yang telah anda baca. Jadi jawapan ni adalah dalam petikan, dia kena ingatlah. Ceritakan perayaan yang anda sambut. Ini mungkin tak dalam petikan, ya, mungkin 1, 2 ada dalam petikan, mungkin tidak ada dalam petikan, ya, tapi tema dia tentang tadilah amalan rumah terbuka tadi, ya, tajuk dia. Jadi soalan 3 berdasarkan pengetahuan. Ini soalan kebatlah, pengetahuan anda bagaimana amalan rumah terbuka. Jadi ajar murid kita supaya ambil balik soalan ni, jawab dalam ayat yang lengkap, 2-3 isi di sini. Okey. Begitu juga dengan soalan keempat, yang ni menilailah amalan rumah terbuka boleh diketengahkan sebagai produk pelancongan negara. Berikan ulasan. Biarlah soalan apa pun cikgu, berikan ulasan, bincangkan apa pendapat anda dan sebagainya, tak kisahlah. Yang penting minta murid kita fahamkan soalan tu, ya, sebagai produk pelancongan. Bagaimana dia nak menjawab? Apa pengetahuan yang dia ada, ya? Kemukakanlah masa tu. Okey, contoh yang kedua, industri pelancongan, cikgu ada sendiri, ya. Okey, soalannya nyatakan kementerian yang bertanggungjawab. Ini adalah dalam petikan. Jadi semasa membaca pesan kepada murid kita supaya dia peka, ya, dengan apa yang disampaikan dalam petikan tu. Sebab apa yang disampaikan dalam petikan tu ada dalam 2 soalan yang pertama mungkin, ya. Ada dalam 2 soalan yang pertama. Apakah tujuan Malaysian Kitchen dianjurkan oleh Kota London? Tak apa, pesan je. Ingat tak kisahlah, ya. Yang penting dia ada jawapan. Okey? Berdasarkan tema tadi. Jangan lari dari tema, ya. Bincang tentang pelancongan, dia cerita tentang tempat dia. Oh, susah. Ya, dia tanya tentang Kota London, cerita tentang rumah dia. Jadi mungkin konstruk tadi akan berkuranganlah markahnya, ya. Senaraikan tempat-tempat menarik. Ini mungkin mudahlah, ya, murid-murid menyeraikan. Dan cadangkan beberapa faktor yang mampu menarik rakyat negara ini. Ini ialah soalan kebat pendapat dia, ya. Cadangkan beberapa faktor. Bagilah 2-3, ya, nak mencukupkan masa tu. Dan ingat bila bercakap 4 konstruk tadi, ya. Ini contoh kumpulan. Saya tak begitu nak cepat sikit, ya, sebab ujian betul-betul ni bergantung kepada murid lah, bagaimana dia nak menjawab, ya. Contoh ujian betul-betul kumpulan ni, dasar 1 murid 1 sukan. Ini lama dah lah, ya. Untuk memastikan setiap murid diberikan peluang melibatkan diri dalam aktiviti sukan pada peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Jadi bincangkan. Jadi dia akan ambil lah di sini tema dia tentang sukan. Jadi dasar 1 murid 1 sukan. Mereka akan bincangkan di sini di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Ingatkan, dalam stimulus ni pun murid boleh gunakan sebagai isi mereka. Ya. Okey, baik. Saya sudahi bahagian kertas 3, ya, yang sangat memberikan makna lah kepada kita, ya, sebab markah yang ditetapkan sangat tinggi, cikgu, 70 markah, ya. Seterusnya okey, kita akan pergi kepada ujian mendengar, ya. Tadi kalau ada soalan nanti cikgu boleh tanya, ya. Jadi ujian seterusnya ujian mendengar, ya, untuk kertas 4 1103 palang 4, ya.
Ujian mendengar ni dia ada beberapa jenis item lah. Ya, dia ada objektif aneka pilihan, objektif pelbagai bentuk, subjektif respon terhad. Ya, bilangan soalannya terdiri daripada 4 hingga 6 petikan. Ya, instrumen mengandungi 20 hingga 25 soalan. Jadi kena jawab semualah. Jadi jawapan ni berdasarkan petikan yang diperdengarkan. Okey, markahnya 30. Ya. Kemahiran mendengar ni konstruknya yang akan di soal tu tentang aspek pemahaman, ya, mengaplikasi, menganalisis, semua itulah. Okey. Anggaran masa lebih kurang 30 minit, ya. Jadi cakupan konteksnya sama juga yang semua kertas, ya, mencakupi semua standard kandungan dan standard pembelajaran, ya, yang terdapat dalam DSKP. Jadi cikgu di SKP ni sangat penting lah, ya. Dan aras kesukaran sama 532. Okey, kaedah penskoran dikotomus dan analitik, dan dia ada alat tambahan, ya. Alat yang digunakan nanti ialah berbentuk rakaman audio dan juga kertas peperiksaan untuk jawapan calon. Okey, jumlah petikan tadi, ya. Satu petikan berdurasi selama 3 hingga 4 minit, ya. Dan jumlah soalannya dianggarkan antara 20 hingga 25 soalan bergantung pada jumlah petikan, ya. Mungkin satu petikan 5 soalan, ya, 5 petikan 25 soalan. Dan masa ujian tadi 30 minit, ya. Okey. Jadi semasa berlakunya proses ujian mendengar ini, ya, kemahiran memahami, mengaplikasi, menganalisis ini akan disoal lah, ya, dalam soalan-soalan yang diperdengarkan nanti. Okey, kaedah penskoran ni secara dikotomus dan analitik. Okey, dikotomus ni lebih kepada ujian berbentuk objektif, ya, ABC. Ada, ya, cikgu-cikgu. Analitik ni berdasarkan skema lah, yang telah ditetapkan. Okey, pilihan jawapan betul atau salah, 1 markah untuk jawapan yang betul dan 0 untuk salah. Mungkin berbentuk ABC, ya, di sini. Analitik ni markah berpandukan unsur yang terkandung dalam jawapan, skema lah. Okey, pilihan jawapan betul atau salah ni mungkin berbentuk jawapan betul atau salah ataupun berbentuk ABCD tu, ya. Okey, aras kesukaran tadi. Okey, bentuk pelaksanaan ujian mendengar. Okey. Jadi panjang petikan antara 180 hingga 200 patah perkataan. Jadi petikan 1 ni calon akan membaca soalan kali pertama selama 1 minit. Jadi apabila berlakunya proses ujian mendengar ni, mereka akan diberikan soalan dulu, ya. Soalan ada bersama mereka. Kemudian rakaman akan diperdengarkan, ya. Rakaman petikan akan diperdengarkan pada kali pertama. Calon diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan, ya. Jadi calon akan membaca soalan kali kedua selama 1 minit, ya. Okey. 1 minit, kemudian rakaman petikan diperdengar kali pertama, ya. Jadi selepas tu rakaman petikan akan diperdengarkan sekali lagi kali kedua, dan calon diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Jadi cikgu-cikgu, ujian mendengar ini sebenarnya kita boleh pesanlah ataupun biasakan murid, ya, menjawab soalan petikan ini. Ya, perdengarkan. Kalau kita lihat dalam buku teks tu banyak, ya, cikgu. Yang kita ambil dalam buku teks sekitar 4 tu banyak, ya, untuk kita gunakan sebagai ujian mendengar, ya. Jadi apabila mereka lihat soalan, semasa mereka mendengar rakaman pertama, ya, kali pertama itu, jadi minta murid-murid itu membacakan jawapan sambil-sambil mencari jawapan, ya. Bila diperdengarkan kali kedua, mereka boleh menyemak semula jawapan. Jadi biasakan mereka, ingatkan mereka, ya, untuk mendapatkan markah di sini, ya. Banyak cikgu, ya, 30 markah.
Okey, begitu juga seterusnya petikan kedua sama juga, mereka akan diberikan masa 1 minit baca soalan. Kemudian petikan diperdengarkan kali pertama, 30 saat untuk menyemak jawapan, ya. Kemudian diperdengarkan sekali lagi dan kali kedua mereka akan diberikan masa 30 saat, kemudian habislah. Seterusnya petikan ketiga, 4 dan 5, ya. Seterusnya okey. Baik. Penandaan kertas ujian mendengar, ya. Untuk penandaan ujian mendengar, siapa yang akan menanda? Ya. Tak ada siapa lagi lah cikgu. Kita lah cikgu, ya, guru bahasa Melayu, ya. Yang ni diberikan sepenuhnya kepada sekolah. Okey. Cuma ujiannya akan ditadbir di peringkat lembaga, ya. Berlakunya proses ujian mendengar tu sehari, ya, hari yang telah ditetapkan. Selepas ujian lisan saya rasa ujian mendengar akan dibuat, ya. Jadi penandaan tu akan ditanda oleh guru kita, ya, guru bahasa Melayu. Okey. Ini susun atur ujian lisan, ya. Ini kalau di dewan seperti biasalah, ya, kita ada ketua pentaksir, ya, yang akan memainkan rakaman audio dengan menggunakan komputer riba atau pemain CD, ya. Okey. Kemudian ini kalau di kelas, ya, di kelas atau di bilik darjah susunannya. Okey. Ini kita lihat contoh-contoh item, ya. Okey. Ujian ini adalah menggunakan ujian suara, ya. Jadi calon kena dengar betul-betul lah, ya. Contohnya cerpen, ya, di sini sebagai contoh yang saya ambil daripada buku format ini, ya, cerpen kasut kelopak jantung, ya, mereka akan perdengarkanlah, ya. Kemudian ini contoh item. Jadi murid akan mendapat soalan ini ada di tangan mereka, ya. Jadi sebelum proses pendengaran petikan itu, murid boleh membacalah soalan, ya. Baca soalan dan apabila diperdengarkan dia boleh catat jawapan siap-siap, ya, catat jawapan siap-siap. Jadi contoh, nyatakan satu tindakan Ahmad yang menyebabkan Cikgu Harun marah. Jadi biasakanlah murid-murid kita ni supaya dia mencatatlah, ya, mencatat supaya jawapan 2 markah ni cikgu, ya. 2 markah ni, ya, jawablah dalam ayat mungkin, ya, sebab kita bahasa Melayu. Jadi dapat soalan tu pelajar mungkin boleh tulis siap-siap ayat, ya, ataupun nak tulis jawapan, bergantunglah, ya. Jadi tindakan Ahmad yang menyebabkan Cikgu Harun marah, kenapa? Apa tindakan? Dia nak, mungkin ada 3 atau 2 tindakan, ya, dalam petikan yang diperdengarkan. Jadi murid kena pastilah markah. Kalau di sini 2 markah, pesanlah kalau 2 markah mesti 2 isi, ya. 2 isi. Sebab kita tak tahu skema, ya. Tak kisahlah skema macam mana, tapi bergantung kepada markah. Markah di hujung tu 2 markah. Jadi sudah tentulah tindakan Ahmad ni 2 isi, ya. Jadi apabila diperdengarkan kali kedua, murid tadi akan menyemak jawapan mereka, ya. Saya rasa memang membantulah, ya, membantu murid-murid yang memang seorang pendengar yang baik, dia akan bantu. Okey. Kemudian soalan kedua, nyatakan sifat kelopak jantung yang gugur bertaburan. Okey. Yang ni besar-besar, kecil-kecil dan sebagainya, dia kena dengar dan catat di sebelah tu, tak ada masalah, ya. Catat sebelah tu. Kemudian di sini 1 markah je sebab 1 jawapan. Yang ni lah yang kita kata secara dikotomus tadi, ya. Betul atau salah jawapan. Salah lah, tak dapat markah. Okey. Baik, soalan ketiga. Apakah tujuan Cikgu Harun menyuruh Ahmad mencari tali rafia? 2 markah. Dah tentulah 2 markah ni mungkin 1 isi ada huraian sikit, ya, ataupun 2 markah ni 2 isi. Okey. Jadi minta belajar faham soalan, dengar betul-betul, tulis, ya. Tulis masa menjawab tu, tulis jawapannya. Kemudian yang kedua, semak supaya akan berlaku ketepatan, ya, ketepatan. Nak dapatkan 30 markah, ya, kan senang.
Okey, jadi yang keempat, apakah nilai murni yang dimiliki oleh watak Ahmad? 2 markah. Nilai murni 2 markah, 2 isi lah. Ya, ajar mereka bagaimana mencari isi itu berdasarkan di situ. Kalau mereka dengar lebih pada 2 isi, jadi minta pelajar tu nyatakan lebih, tidak ada masalah. Ya, jangan kurang 2 isi misalnya. Okey. Kemudian minta calon-calon juga membaca ya arahan soalan, bulatkan jawapan yang betul bagi soalan 5. Jadi bulatkan, ya, kita tak ada kata objektif. Ya, bulatkan. Jadi berikut merupakan perwatakan Ahmad, kecuali bila soalan nampak mudah tapi perkataan kecuali, minta murid kita bulatkan kecuali, gariskan kecuali. Jadi apabila mereka mendengar petikan audio tadi, mereka akan tik lah di situ yang mana salah kan, yang mana betul. Jadi ini sesuatu yang baru juga cikgu. Kita banyak bercerita tentang murid jawapan kecuali itu, ya, kecuali itu kita kena tegaskan pada mereka juga, ya. Jadi 1 markah di situ. Jadi kalau kita tengok pembahagian markah 2, 4 tadi, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 8 markah. Ya, 8 markah. Bagi soalan faedah membaca buku juga, ya, kalau tengok ini soalan, bentuk-bentuk soalan. Okey. Ini bentuk soalan, ya, format syarahan. Jadi semasa mereka mendengar ini sangat penting cikgu, ya. Ingatkan mereka tanda, tulis, ya, jawapan-jawapan tersebut. Okey. Baik, saya rasa kedua-dua kertas ini telah saya sentuh, ya, telah saya sentuh. Secara khususnya, apa yang penting ialah cikgu-cikgu mestilah faham, ya, ujian lisan bahasa Melayu, ya, yang kita tak sebut ULBS, ya, ujian lisan bahasa Melayu, ULBM ni sangat penting, ya. 100 markah yang nak membantu murid-murid kita untuk mendapat markah keseluruhan SPM. Ya, kalau dulu ULBS kita dapat bantu mungkin dalam kelas, ya, beri peluang mereka untuk berlisan dengan kita. Tetapi kali ini ujian lisan ini dilakukan atau ditaksir oleh pentaksir luar, ya. Bila pentaksir luar ni persediaan lah cikgu-cikgu, ya, persediaan kita kepada murid-murid kita. Apa persediaan kita? Ya, kita mesti sedarkan mereka pentingnya berkomunikasi. Okey, berkomunikasi ni sangat penting. Jadi sekiranya murid tidak boleh berkomunikasi dengan baik, sudah tentulah markah yang diharapkan tu tidaklah terlalu tinggi, ya, tidaklah terlalu tinggi. Jadi kesannya kepada markah SPM mereka keseluruhan, ya. Jadi secara saya nak rumuskan di sini konsep ULBM SPM ni sebenarnya ujian ini dilaksanakan secara berpusat, ya, cikgu, di sekolah dengan kawalan langsung oleh pihak lembaga peperiksaan. Dan saya ingatkan sekali lagi cikgu, kalau dulu ULBS kita boleh tunggu cari murid, ya, sehingga mereka berjaya melakukan ujian lisan. Tetapi kali ini haruslah ditegaskan bahawa ujian lisan ini secara berpusat, ya, ada tarikh tertentu. Jadi ingatkan murid bila sampai ketikanya ujian lisan ini jalankan dan tarikh telah diketahui, carilah murid tu cepat-cepat, ya. Pastikan mereka tu ada dengan kita, ada di sekeliling sekolah itu supaya mereka boleh hadir ke tempat ujian lisan itu. Begitu juga dengan ujian mendengar, ya. Sebab bila berlakunya ujian berpusat tidak ada ulangan cikgu. Tidak ada ulangan. Ya, tidak boleh kata hari itu dia sakit perut, ya, tidak dapat hadir. Itu kita tengoklah nanti macam mana, ya. Tapi kalau dari segi logiknya, ya, tidak ada kekecualian lah, ya, tidak ada kekecualian. Mesti hadir. Sebab kertas 1, 2, 3 dan 4 ini ialah kertas yang wajib diambil oleh calon SPM. Tidak boleh ada kertas-kertas mana yang dia tak hadir, ya. Katakan ujian bertutur dia hadir, tetapi ujian mendengar tiba-tiba dia tidak hadir.
Jadi salah satu kertas tidak diambil, dianggap tidak hadir. Ya, dianggap tidak hadir. Jadi dia keputusan peperiksaan mereka untuk bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu ni wajib lulus. Ya, tekankan kepada pelajar mereka mesti hadir kedua-dua ujian ini. Ya, kehadiran mereka sangat penting. Okey, beritahulah mereka bahawa inilah yang sangat membantu. Sekiranya kita tidak tahu lagi, ya, format baharu kertas 1 dan kertas 2 ni, arah soalan dia bagaimana, ya, bagaimana, sejauh mana jawapan murid kita, ya. Tapi ujian lisan ini dapat membantu mereka, ya, dapat membantu mereka untuk menambahkan jumlah markah, ya. 100 markah cikgu dah sama rata sekarang ni, ya. Kalau dulu 40 kan, 40 markah, ya, sekarang ni 100 markah, ya, dalam masa yang sangat singkat. Okey, bila masa singkat bermakna kita perlu tekankan kepada murid kita. Okey, jadi dengan itu saya akhirilah perbincangan kita hari ini atau perkongsian kita hari ini, ya, tentang ujian lisan, ya, dan ujian mendengar. Jadi harapan saya supaya cikgu mendapat, ya, sedikit ilmu yang saya kongsikan hari ini. Kelemahan itu sebenarnya dari saya, ya. Apa yang saya sampaikan, kekuatan itu sebenarnya daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi saya akhiri segmen ini dengan beberapa ragam pantun, ya, pantun lama, ya. Burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tetapi memandang bahasa dan budi. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi, hilanglah bangsa. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.